kan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa yang kita nak sebut lagi di sini tuan-tuan sekalian? Tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir di mana? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, ulama kata dilahirkan di rumah Abdul Muttalib. Di rumah Abdul Muttalib. Pasal itu Abdul Muttalib ketika mana dia mendengar kata dia dah dapat cucu, orang pi habang kat dia balik dia mai ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ambil, dia bawa pi tawaf. Tuan-tuan pernah dengar satu nasyid lah bila bawa pergi tawaf tu. Nasyid ni memang selalu orang duk pakai lah nasyid ni. Salla alaika Allahu ya Adnani. Yang ni disebut sebagai salawat Adnani. Kan? Dia bawa sambil duduk berjalan tu. Dia kata salla alaika Allah ya Adnani. Dia kata, oh aku bersyukur kepadamu wahai Adnani ya Allah, ya Mustafa ya Safwatan Rahmani. Dan pilihan engkau ya Allah. Mustafa ni makna dia pilihan. Nabi Muhammad ni adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal dia tidak sama kelahiran dia macam mana kelahiran wanita-wanita yang lain. Bila Nabi Muhammad tuan-tuan sekalian Aminah mengandung dia tak rasa macam mana orang perempuan yang lain rasa. Kita ayah-ayah ni kita tahulah macam mana bini kita bila mula mengandung tuan-tuan sekalian, kira muntah tengok muka kita. Tengok muka kita muntah, tengok muka kita muntah. Kita kata dulu waktu bercinta hang nak tengok sangat muka aku. Dia kata bukan saya abang, anak kata. Anak meluat tengok muka abang. Dia kata begitu. Sampai duduk dekat pun tak boleh. Dia bau badan kita pun tak boleh. Sampai masak dalam rumah pun tak boleh. Kita baru gaya buka gas, tuan-tuan sekalian, tuang minyak dia memang bang tak masak pening bang, pening. Lepas tu pun nak makan lah. Dia tak apa makan di luar, kerja makan kedai lah kita. Kan 4 bulan 5 bulan kerja makan di kedai lah. Kan lepas tu kita pun adalah sekali dua nak pergi dekat dia, dekat dia tolak kita, tak boleh bang, tak boleh duduk dekat saya bang, duduk dekat saya jadi pening, jadi melugai tengok muka kita tuan sekalian. Kata pasal bang melugai. Dia kata bukan saya ni anak kata. Tu perit tuan sekalian. Tambah pula dapat bini hak jenis halah teruk pula, mampu kita. Tu tak apa, hak jenis mengidam teruk lagi kacau. Dia kata bang, teringin bang, teringin makan apa? Makan buah belam ke apa ke? Waktu mengandung ni masa-masa dah teringin nak pepak paip masjid. Mampu paip masjid, paip ayam masjid, teringin nak pepak. Tak layak kepala kita, aku nak buat aku mana ni. Balas juga paip ayam masjid, bagi pilah kan duk mamam sah. Hilang betul. Oi pening dah gila. Lepas tu saya terajang dalam perut lah apa betul lah. Anak kita ni dalam perut terajang dah mak tu. Kan? Terajang. Orang terajang. Pak dia mana dia terajang, main nak tengok Ustaz, pegang tak rasa pun. Dia kata dah abang tak tengok kepala abang. Tak kepala terajang kepala pak. Keluar rumah dia terajang. Kan? Itulah. Lepas tu nak keluar sakit lah tuan-tuan, jenuh lah perempuan, jenuh tekan lah apa lah kan. Tapi orang Arab lagi teruk. Kan saya isteri saya, anak pertama tu dilahirkan di Mesir. Saya dengar lah dalam tu, depa bagi masuk. Kan? Dengar hak sebelah tuan sekalian, Allah, dia maki dah suami dia. Orang cerut toko jangan duk maki. Jangan. Kan? Suami dia habang, dia sakit ni, waktu sakit Allah, suami dia kata isbiri, dia kata isbiri tu sabar jangan. Sabir dia sabar. Dia maki suami dia. Hang kata sabar, dia kata hang tahu tak hang punya pasal ni. Dia kata begitu lelaki dia. Ya Allah. Kan saya kata tu dia teruk. Saya pergi kata tanya doktor tu, kata memang macam tu kan orang. Dia kata orang Arab macam tu. Kadang-kadang waktu dia sakit dia bercakap, dia pun tak faham cakap apa. Memanglah lelaki dia punya pasal, tapi jangan duk maki sampai tak tu. Bukan. Oh duk maki sungguh. Ya. Orang Arab lah. Tapi orang teruk tu pun bukan orang Arab pun. Kalau Arab mampu. Baik. Tapi duk maki-maki pun duk tahun depan banyak pula dah dalam duk maki tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tempat kelahiran Nabi SAW yang tu adalah di rumah Abdul Muttalib. Ada pandangan yang kedua menyatakan Nabi SAW dia dilahirkan di rumah Aqil bin Abi Talib, di rumah sepupu dia. Di rumah sepupu Nabi SAW. Tuan-tuan, waktu Abdul Muttalib sedang dia bawa lah, Alhamdulillahil
alladhi a'tani. Dia kata bersyukur kepada Allah yang mengurniakan kepada aku hadzal ghulam, satu budak tayyib, iaitulah budak yang bagus. Pasal apa? Pasal dia dilahirkan dalam keadaan mak dia pun merasa senang, Aminah pun merasa senang, dia tak sakit macam mana wanita-wanita yang lain sakit, tuan-tuan sekalian. Ini yang katakan tayyib, kelebihan yang ada pada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit lagi tuan-tuan saya nak sebut. Jadi kita duk sambut Maulid Nabi ni, apa hukum sambut Maulid Nabi? Kan banyak persoalan-soalan sekarang ni. Kalau apa dia duk sambut Maulid Nabi lah apa. Baik, mari kita nak tengok beberapa pandangan para ulama. Di antara dia di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Allamah Ibnu Kathir. Dia kata apa? Dia kata disunatkan bagi kita menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pasal apa disunatkan kita sambut? Kerana kita sambut Maulid ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana untuk nak suntik semangat kita balik. Kan? Tuan-tuan, kalau waktu subuh esok lah, minta maaf lah. Saya tak maulah tanya secara khusus, secara umum lah, agak-agak tuan-tuan jawablah hati sendiri lah. Agak-agak subuh esok nak ramai macam ni lah. Agak-agak lah subuh esok ni. Tobatlah kan, nak ramai lagu ni nak main dengan orang perempuan apa, orang perempuan main lagu insyaAllah kan. Tapi tak lah kan, bukan di sinilah, tempat lain lah, tempat lain. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, walaupun tak ramai macam ni pun, takkan tak ada 2-3 orang muka baru kan. Bila dia main, yalah kadang-kadang orang nak main ke masjid ni, di antara asbab dia tu kita buat ceramah besar macam ni lah. Kita buat ceramah besar, kita buat makan-makan sikit, kita buat lah. Maulid yang dulu punya tuan-tuan sekalian, dulu punya Maulidur Rasul SAW, kebanyakan ayah-ayah kita di kampung-kampung dulu, mereka buat sampai 3 hari 3 malam punya duk buat. Ada yang buat 1 hari, sehari tu sampai perabah lembu buat. Pagi tu perabah lembu, lepas tu dah mereka masak apa semua dah. Sagi tengah hari main pula jawatan kuasa masjid dengan orang-orang kampung pakat duk berjanji baca rawi tu, berapa rawi punya duk baca. Lepas tu sagi marhaban pula, habis-habis marhaban berlarak pula kata kampung. Nak apa ni Maulid Nabi ni? Ditutup dengan apa? Malam pula ceramah tentang Maulid Nabi SAW. Meriah waktu tu tuan-tuan sekalian. Bila habis-habis tu duk esok tu, adalah 5-6 orang muka-muka baru yang tak pernah main ke masjid main. Dan benda ni, ini adalah tujuan dia. Dan kalau tujuan dia macam ni, ini disebut sebagai sunat kalau kita buat. Berdasarkan kepada apa tuan-tuan sekalian? Kepada sambutan Maulidur Rasul kali pertama. Pada zaman Nabi tak pernah sambut. Pada zaman tabi'in, sahabat Nabi tak pernah sambut. Zaman tabi'in tak pernah sambut. Tetapi benda ni disambut pada dinasti Ayubiyah. Siapa dia yang sambut? Pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Tuan-tuan pernah dengar cerita dia ni? Sultan Salahuddin Ayubi ni di antara sultan yang hebat. Dia telah memerintahkan Malik Al-Muazzam Muzaffaruddin Kukburi bin Zainuddin Ali Gucip. Dia ni siapa? Dia ni merupakan general yang dilahirkan di Mosul, Iraq. Dia panggil Muzaffar, dia panggil Al-Muazzam Muzaffaruddin ni. Dia kata, wahai general Sultan Salahuddin, hang buat satu majlis untuk nak bagi semangat tentera-tentera Islam. Pasal orang Islam waktu tu nampak lemau. Orang Islam waktu tu jadi tak larat. Tentera-tentera Islam pun dia jadi, tuan-tuan sekalian, dia jadi lemah, jadi laih. Pasal apa? Kerana 391 tahun sebelum daripada tu, tentera Islam berhadapan dengan peperangan. Orang Islam kira perang waktu tu. Berhenti rehat sat perang, berhenti rehat sat perang. Perang dengan siapa tuan-tuan sekalian? Antara dia peperangan salib lawan dengan Kristian Ortodok Katolik waktu tu, dan juga lawan dengan tentera Mongol. 391 tahun lawan. Sehinggalah Al-Malik Muazzam Muzaffaruddin, dia buat satu program. Dia panggil Dihyah Al-Kalbi. Saya sebut tadi ni. Dihyah Al-Kalbi ni siapa dia? Dia ni adalah pengarang At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir, yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW lahir pada 9 Rabiul Awal. Saya sebut tadi ni dalam kitab tu.
Dihyah Al-Kalbi ni buat satu kitab tentang Nabi Muhammad, riwayat Nabi, keturunan Nabi, perangai Nabi, macam mana kitab Barzanji yang tuan-tuan pernah dengar tu. Kan kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji, mula dia habaq dulu sebelum kedatangan Nabi ni, susul keturunan Nabi ni siapa? Bin Abdullah bin apa semua. Dia cerita tuan-tuan sekalian. Dalam kitab tu dia habaq antara dia 24 keturunan Nabi SAW sampai kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrid bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Boleh ulang tak? Lagu dak lah orang ni. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu keturunan baginda Nabi SAW. Tok Wan tu, Tok Nyang Nabi. Apa dia panggil apa? Lepas Tok Nyang dia panggil apa? Tok Nyot ke apa kan? Tok Nyot, Tok Nyet, Tok Nyot apa macam tu dia panggil. Sebab tu tuan-tuan sekalian, untuk kita nak ingat keturunan ni apa? Kita disunatkan untuk membaca salawat Ibrahimiyah di dalam semayang kita. Bila salawat Ibrahimiyah tu? Selepas daripada kita selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nak apa? Nabi Muhammad ni keturunan tu. Boleh faham tuan sekalian? Itu cerita dia. Baik. Jadi buatlah kitab Dihyah Al-Kalbi, buatlah kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashir. Tanwir ni makna apa? Iaitulah cahaya cahaya ni dia apa? Gemerlapan lah kau nak, gemerlapan lah. Cahaya terang menerang. At-Tanwir fi Maulidil Nashir, fi Maulidil Bashir, pada kelahiran Maulid Al-Bashir, khabar pembawa berita gembira, wan nadhir, dan juga pembawa penasihat kepada kita. Itu makna kitab tu. Bila buat kitab tu tuan-tuan, diberi seorang satu dalam tu, kita baca kitab ni. Depa baca. Kata ulama 3 hari 3 malam depa buat program tu. Depa panggil ulama besar untuk membaca rawi dan ceramah tentang Nabi saja. Ceramah tentang, ada satu slot ceramah tentang keluarga Nabi, ada satu slot ceramah tentang macam mana kelahiran Nabi, ada satu slot ceramah tentang sifat-sifat Nabi. Nabi ni macam mana tuan-tuan sekalian? Badan dia macam mana? Berdada bidang tak? Nabi ni tinggi macam mana? Kulit dia tu macam mana? Perangai Nabi macam mana? Ada ulama baca yang tu. Lepas tu ada ulama baca pula macam mana yang dikatakan detik-detik kewafatan Nabi SAW. Kan Nabi wafat di mana? Apa yang jadi dekat Nabi selepas daripada tu? Duk cerita bab tu. Menyebabkan sahabat-sahabat dan juga tentera-tentera Islam waktu tu naik balik semangat mereka. Mereka dengar-dengar suntikan Nabi tu naik balik semangat. 3 hari 3 malam mereka buat. Dan 3 hari 3 malam tu buat tuan-tuan sekalian, dalam kitab I'anatul Talibin kata apa? Semua orang waktu tu dipanggil menuju ke istana Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Semua pakat pergi ke istana. Makanan ni Allahu Akbar. Depa habiskan, depa tumbang 5,000 ekor kambing. Depa sembelih kambing 5,000 ekor, makan 3 hari. Lepas tu pula 10,000 ekor ayam, 100,000 roti mentega depa buat. Total semua yang mereka buat tu habis lebih kurang 300,000 dirham. Mereka buat kenduri, 300,000 dinar. Maknanya duit kita ni habis banyak lah. Mereka buat kenduri tuan-tuan sekalian. Dan selepas tu apa yang jadi? Semangat tu mula main balik. Masjid dah mula penuh balik dah. Tentera Islam mula ada semangat balik. Salahuddin Al-Ayubi dia bawa tentera Islam, dia takluk balik Palestin dan Jerusalem selepas taklukan kali pertama pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar dah dibuka dah kota Palestin. Mana tuan-tuan tengoklah ni. Kan, buka dah kota Palestin. Tiba-tiba dapat balik kepada Yahudi. Zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi zaman ni, dia bawa General Muzaffar Al-Muazzam ni bawa pergi serang balik, buka balik. Maknanya Islam ambil balik kota Palestin tu.
Dan lepas pada tu tuan-tuan sekalian, Yahudi ambil balik sampai dah sekarang. Sekarang ni pun kita tak tahu siapa dia, akah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang ketiga pula, akah kita tak tahu. Mungkin orang corok dukun juga lepas dengar ceramah ni pagi suruh terus di Palestin, mana kita tahu. Boleh jadi tuan-tuan sekalian, kan? Hanya kita berdoa semoga Allah Ta'ala yang bagi kekuatan ni kepada kita. Itu di antara dia. Jadi yang kita buat Maulid Nabi ni, itulah punca dia, ataupun itulah objektif kita. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Iaitu untuk kita nak bagi semangat balik supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kitab Bidayatul Nihayah, yang ni merupakan amalan sunat dan dituntut oleh kita untuk nak buat Maulid Nabi. Boleh faham tak? Jadi lepas pada ni tak ada isu dah. Kata tak boleh lah apalah, tak ada isu dah.